Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi bersama-sama dalam tadabbur wahyu faham Al-Baqarah, di mana tadabbur wahyu faham Al-Baqarah ke-30, di mana kita akan melihat ayat ke-27 dari surah Al-Baqarah, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dan sebelum tu saya minta maaf kerana sebelum ni beberapa hari tidak dapat bersiaran kerana masalah teknikal, dan alhamdulillah pada kali ini kita dapat meneruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan. Jadi pada malam ni kita tengok ayat 27, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yanquduna, orang-orang yang, alladzina ramai ya, kalau tak ramai allazi, tambah na ni, alladzina, orang-orang yang kuduna, yang ramai dah, alladzina yang kuduna pun ramai juga, iaitu orang-orang yang mencabul, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang apa ni, apa nak kata lagi, kalau ahda ni perjanjian, orang-orang yang mencabul perjanjian, orang-orang yang melanggar perjanjian. Yang kudun ni bukan langgar dengan kereta tu, yang kudun iaitu dia mencabul perjanjian. Okey, waw ni ramai, nun ni teman kepada waw, ya ni dia, lelaki. Jadi mereka lah kan. Mereka lelaki, tapi termasuklah ke lelaki dan perempuan. Dalam bahasa Arab kalau jumlah tu, orang tu lelaki dan perempuan, dia akan gunakan lelaki kalau bercampur. Okey. Jadi orang-orang yang mencabul, orang-orang yang melanggar ahdallahi, perjanjian Allah. Perjanjian Allah ni ada beberapa makna, antaranya yang pertama syariat Allah, ajaran Allah, agama Allah. Tu nama dia, perjanjian Allah juga, sebab agama tu dianggap satu yang tegas. Jadi yang kedua, maksud perjanjian dengan Allah ni ialah manusia telah berjanji untuk mengabdikan diri kepada Allah di alam ruh, sehingga Tuhan kata dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, Tuhan tanya kepada ruh tu, ruh-ruh manusia semuanya, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka berkata ya, bahkan ya. Maknanya kalau dah mengaku Allah tu Tuhan, kena apa? Kena mengabdikan dirilah. Jadi orang-orang, sebenarnya dia nak cerita apa ni? Sambungan daripada cerita lepas, sambung daripada ayat lepas, iaitu Allah nak describe di sini, dia nak terangkan orang-orang yang Allah tidak beri hidayah. Jadi bila Tuhan kata Allah menyesatkan orang tu, macam terkejutlah ya manusia, mana Tuhan menyesatkan? Jadi nampaknya di sini Allah tidak menyesatkan kecuali orang yang berperangai macam ni. Jadi perangai buruk, itu sebab itulah sesat, tak dapat hidayah. Apakah, kita kena tahu, sangat-sangat penting ni. Apakah sifat orang yang tidak mendapat hidayah? Pertama, Tuhan kata orang yang melanggar perjanjian. Orang tu senang ceritanya, kalau dia tu tak kisah, dia buat sesuatu, dia hidup dia ni tak kisah Tuhan suka ke, Tuhan tak suka ke, jahat ke, zalim ke, baik ke, dia buat tanpa perkiraan tersebut. Maka orang macam ni dia tidak akan mendapat hidayah. Sebab orang yang dapat hidayah ni orang yang tengoklah, ni Tuhan tak bagi buat ni. Macam mana Tuhan suruh buat? Aku kena belajar. Kau tak pandai, belajar. Bila belajar, tahu. Ni Tuhan tak bagi buat. Ni kena buat. Ini lebih utama. Ni lebih buruk. Jadi, macam mana? Itulah dapat hidayah. Kalau dalam hati kita tidak ada perkiraan
betul salah, Tuhan suka ke Tuhan tak suka, memang kita buat ikut suka kita. Jadi tak dapatlah hidayah. Jadi di sini orang yang melanggar perjanjian dengan Allah mim ba'di daripada ba'di selepas. Maknanya selepas lah di sini maknanya. Mim ba'di daripada selepas. Tapi tak boleh terjemah macam tu dalam bahasa Melayu, orang tak faham. Jadi setelah kita terjemah. Mitsaqih selepas memeterai perjanjian tu. Ni. Dia melanggar perjanjian dengan Allah, perjanjian Allah selepas dia berjanji, selepas dia memeterai mitsaqih. Okey, satu sifat. Alhamdulillah lah sifat tu kan. Wa yaqta'una, dan mereka tu memutuskan. Sebenarnya yaqta'un ni bukan putus. Yaqta'un ni maknanya memotong. Ni waw ni maknanya dan. Mereka itu, mana mereka ni, ya ni maknanya dia, tapi waw ni maknanya ramai. Dia bila ramai kita panggil mereka. Nun ni teman kepada waw. Jadi macam ni jugalah bentuk dia, yang quduna yaqta'una. Mereka melanggar, mereka mencabul. Ni mereka memutuskan, mereka memotong. Bila potong, apa kesan dia? Putuslah. Jadi dia nak sebenarnya memutuskan. Wa yaqta'una, dan mereka itu memutuskan. Memutuskan apa? Ma amarallah, apa yang amara, suruh Allahu, Allah. Memang tak fahamlah bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab laras bahasa Arab dia tukang buat duduk di belakang, perbuatan tu duduk di depan. Maknanya panjak apa ni panggil orang kalau dalam bahasa Melayu macam kita kata orang panjat pokok, orang tu duduk depan. Bahasa dia jenis pokok panjat orang pokok. Gitu, panjat orang pokok. Jadi suruh Allah. Bukan Allah menyuruh. Bihi, dengannya apa dia? Dan mereka memutuskan apa yang Allah suruh ni amara an yusala, untuk yusala, disambung. Yusala ni daripada perkataan wasala. Wasala maknanya sambung. Seorang lelaki telah menyambung. Yusala maknanya disambung. Wasala sambung. Yusala ni disambung. Apa dia? Allah suruh sambung, dia pergi potong, dia putuskan. Allah suruh sambung apa? Dia tak sebut di sini, tapi kita kena cek. Dalam hidup kita ni Allah suruh sambung apa? Maksudnya di sini tak ada dah benda lain Tuhan suruh sambung. Tuhan suruh sambung kalau hubungan kekeluargaan, Tuhan suruh sambung, dipanggil silaturrahim. Ada gangguan sikit, mercun kuat sangat kat luar sana. Saya tak boleh nak elak lah sebab memang mercun kuat sangat. Inilah main mercun ni sebenarnya tak bagus ni. Orang yang sakit, terganggu, macam-macam habis duit banyak, suruh sedekah tak nak, kan? Suruh buat baik tak nak. Okey. Ma amarallahu bihi an yusala, apa yang amarallah, Allah suruh dengannya an yusala, untuk disambung. Disambung yusala. Okey, Allah suruh sambung. Mercum ni bukan murah-murah mercum ni. Sekali main mercum boleh bagi makan 10 orang. Zaman-zaman orang nak buang kerja ni, rugilah beli mercun. Allah suruh sambung apa? Allah suruh sambung kalau sesama keluarga,
keluarga ni dia panggil silaturrahim. Tuhan suruh sambung silaturrahim. Kalau sesama orang Islam dia tak panggil silaturrahim, dia panggil ukhuwah, persaudaraan. Tuhan suruh sambung juga. Kalau sesama manusia dengan orang Islam ke dengan orang bukan Islam, dia panggil insaniyah, kemanusiaan. Tuhan suruh sambung belaka. Tiba-tiba orang yang tidak mendapat hidayah ni, dia ada ciri dia memutuskan. Dia memutuskan apa? Dia memutuskan silaturrahim, hubungan sanak saudara. Dia memutuskan hubungan sesama Islam, hubungan ukhuwah. Dia memutuskan hubungan insaniah, kemanusiaan. Maknanya dia ni, kalau ada dia, kelahilah orang. Dia menimbulkan perpecahan. Kalau orang tu, dia suka timbulkan perpecahan. Sudah sebab apa? Tak ada saja-saja manusia nak timbulkan perpecahan. Dia ada kepentingan lah. Kalau orang kelahi, dia selamat. Kalau orang kelahi, dia dapat faedah. Dia dapat sesuatu. Nah, jadi, orang macam ni Tuhan kata dia tak dapat hidayah Allah. Sebab apa? Yalah kerja 24 jam duk fikir macam mana nak suruh orang kelahi. Akhirnya perang. Kan? Akhirnya berbalah. Tuhan tak nak bagi hidayah Allah kepada orang yang perangai macam ni. Yang pertama, orang yang hidup tak ada kaitan dengan Allah. Dia buat je apa yang dia suka. Dia tak ada kaitan dengan Allah. Ni boleh ke? Ni Tuhan Tuhan sayang tak orang buat macam ni? Tuhan, dia tak ada perkiraan, buat aje. Kan? Yang kedua, kerja dia nak pecah belah orang. Yang ketiga, wayufsiduna, dan mereka melakukan kefasadan, iaitu kemusnahan. Dia tak kata maksiat, sebab maksiat ni banyak berbentuk kita dengan Tuhan. Maksiat ni dosa kita dengan Tuhan saja, tak melibatkan manusia. Jadi dia ni yufsidu ni dosa melibatkan manusia. Tu kita tengok, merosakkan fil ard, dia melakukan kerosakan di bumi. Apa dia? Ialah kalau perang, merosakkan bangunan, merosakkan keturunan. Nabi jadi cacat perang, manusia jadi rosak ekonomi, miskin, lapar. Kan? Dia merosakkan akhlak manusia. Dia macam-macam lah. Wa yufsidun, dan dia melakukan kerosakan fil ard, di atas muka bumi. Layak tak orang macam ni dia dapat hidayah Allah? Wa yufsidun. Nak dapat hidayah macam mana? Dia ni tak pernah fikir agama Allah ni. Dia tak kisah. Dia buat bila dia nak. Apa jahat pun janji aku dapat apa yang aku nak. Orang macam ni macam mana nak dapat hidayah? Kan? Jadi 3 benda ni lah. Lalu Tuhan kata, ulaika humul khasirun. Ulaika, itulah mereka, itulah humu, mereka, sekali lagi, al khasirun, orang-orang yang rugi. Ni mereka, orang-orang tu, mereka tu ramai. Wow di sini. Asalnya perkataan khasura, rugi. Jadi khasir, orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Ayat ini sangat penting untuk kita hayati. Alhamdulillah kita dapat mengetahui sedikit sebanyak pada malam ini. Seperti biasa, kita ambil peluang untuk melakukan sedikit promosi lah tentang siri tadabbur wahyu kepada kenalan dan sahabat handai kita. Mudah-mudahan mereka dapat belajar tentang faham Al-Quran. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk mengikuti lagi siaran tadabbur wahyu kita ni. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.